Selamat sejahtera kepada madam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kitana Ana Perempuan Sati Silen dan nombor matrik saya adalah 3212000481. Baik, hari ini grup kami akan membentangkan tentang tajuk keselamatan kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan aset negara yang sangat penting sebab mereka adalah cita-cita masa hadapan negara kita. Baiklah, apa itu keselamatan kanak-kanak? Okey, saya akan terangkan sedikit daripada keselamatan kanak-kanak. Baik, maksud keselamatan kanak-kanak ialah keselamatan adalah suatu perlindungan yang diberi kepada kanak-kanak dan orang dewasa terhadap kemalangan, kecederaan dan ancaman. Seperti saya bagi tahu, kemalangan, kecederaan dan ancaman selalu berlaku di rumah, di taska ataupun di luar. Seperti anda semua tahu, kanak-kanak memerlukan pemerhatian yang istimewa daripada ibu bapa dan guru. Dalam topik ini, ibu bapa memegang tanggungjawab yang penting terhadap kanak-kanak. Sebagainya, pada masa ini, banyak kes yang berlaku di dunia ini. Contohnya, gejala seksual, penculikan kanak-kanak. Saya akan melaporkan beberapa kes tentang keselamatan kanak-kanak. Contohnya, katanya menurut statistik sejak 2019, sehingga kini 6,000 kematian direkodkan dalam kemalangan jalan raya dan daripada jumlah itu 1,000 kematian melibatkan kanak-kanak. Yang kedua, JKM iaitu Jabatan Kebajikan Mesyuarat mendapati taman asuhan kanak-kanak di Taskah di mana bayi perempuan berusia 15 bulan meninggal dunia pada Selasa didapati tidak berdaftar, tidak mematuhi peraturan-peraturan keselamatan mengenai pengasuh dan penjagaan kanak-kanak. Akhirnya, menurut hasil semakan mendapati pemilik taskah berkenaan juga pernah membuat pra-pendaftaran bagi taskah dengan pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah Seremban di premis lain atas nama yang sama. Assalamualaikum, nama saya Norshiminah binti Zakaria bernombor matrik 3212000921. Saya akan menerangkan bahagian keselamatan kanak-kanak dalam taskah. Secara umumnya, yang dimaksudkan dengan keselamatan kanak-kanak di taskah ialah di mana setiap ruang yang disediakan hendaklah mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sudah ditetapkan sama ada oleh pihak urusan taskah atau agensi yang terlibat dengan pendaftaran sebuah taskah. Selain itu, pengasuh bertanggungjawab memastikan setiap pergerakan kanak-kanak diawasi dan mereka berada dalam keadaan selamat dan jauh dari segala bentuk bahaya. Bangunan taskah perlu mendapat kelulusan dari semua agensi yang terlibat dalam proses pendaftaran taskah. Agensi yang terlibat ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Majlis Pembandaran. Semua peraturan agensi berkenaan perlulah dipatuhi dan diperbaharui dari semasa ke semasa mengikut keperluan pendaftaran. Seterusnya, setiap ruang yang digunakan untuk keperluan dan kegunaan kanak-kanak hendaklah dilengkapi dengan peralatan dan perabot yang sesuai dan selamat digunakan. Pastikan peralatan dan bahan permainan sesuai mengikut tahap umur kanak-kanak. Ini untuk mengelakkan daripada kemalangan seperti tercekik permainan yang bersaiz kecil atau sebagainya. Antara langkah keselamatan yang perlu diperhatikan oleh pihak taskah dan guru-guru taskah ialah mempunyai alat pemadam kebakaran yang sentiasa diperbaharui, seperti kecemasan yang sentiasa dipantau isi kandungannya, mempunyai pagar keselamatan, mempunyai CCTV jika perlu, pintu utama, pintu tandas, pintu dapur perlu sentiasa ditutup dengan rapi dan memberi peralatan dan perkakas pada bekalan yang berdaftar. Bagi keselamatan untuk lokasi taskah pula ialah jauh dari jalan utama yang selalu sibuk dengan kenderaan keluar masuk. Selain itu, sebaiknya berdekatan dengan keberadaan seperti klinik, hospital, balai bomba dan balai polis, dan lokasi yang dipilih perlu mendapatkan kebenaran dan kelulusan oleh agensi yang terlibat untuk beroperasi dan disesuaikan. Selamat sejahtera, madam dan kawan-kawan saya. Nama saya Aishwarya, anak perempuan Murid Silen. Nombor matrik saya 3212009331. Hari ini saya membentangkan tentang keselamatan kanak-kanak dengan alat permainan. Bahan-bahan permainan diperbuat dengan besi, kayu, plastik dan getah. Diperkemaskan dan tidak merebut. Permukaan perlu sentiasa diselenggara dan bebas dari bucu-bucu tajam. Semua peralatan perlu dipasang dengan selamat permukaan tanah.
Semua peralatan perlu sentiasa perketatkan supaya tidak yang longgar. Seterusnya, terdapat 7 jenis bahaya yang boleh didapati daripada alat permainan. Yang pertama, bahagian-bahagian yang yang tajam, bahagian-bahagian yang kecil. Seterusnya, bunyi yang kuat. Selain itu, buju yang tajam, objek bergerak, bahaya alat permainan elektrik dan alat permainan yang tidak sesuai dengan peringkat umum. Berikut adalah petua untuk mengelakkan kemalangan berlaku di rumah. Contoh-contoh alat permainan adalah bahaya tercekik iaitu choking. Seterusnya alat permainan kanak-kanak bermagnet. Seterusnya bunyi yang kuat, bahan kimia toksik, alat permainan yang tidak ditunggang. Seterusnya cara elakkan membeli barang yang alat permainan bahaya. Elakkan daripada pembeli alat permainan kanak-kanak yang mempunyai bahagian-bahagian yang kecil. Magnet yang longgar pada alat permainan mempunyai potensi yang bertelan oleh kanak-kanak. Yang ketiga adalah telinga kanak-kanak sangat sensitif. So, kita tak boleh beli barang-barang alatan yang kuat. Seterusnya, beberapa alat permainan atau bahan kosmetik untuk kanak-kanak mengandungi bahan kimia bertoksik. Alat permainan yang boleh ditunggang seperti skuter atau basikal berbahaya untuk kanak-kanak. Pastikan anak-anak anda memakai helmet yang keselamatan. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Hello madam dan kawan-kawan. Nama saya Aishwarya Yasudara. Nombor matrik saya 3212007401. Hari ini saya nak membentang tentang macam mana keselamatan peralatan elektrik daripada kanak-kanak. Okay. Elektrik merupakan satu keperluan setiap rumah dan juga keperluan dalam kehidupan harian. Kecederaan dan kejutaan elektrik biasanya berlaku akibat kecuaian. Elektrik boleh mengalir melalui bahan pengalir atau konduktor seperti tubuh manusia, air, besi dan logam. Kejutaan elektrik atau kelucuran boleh berlaku disebabkan oleh pengalir arus elektrik dalam badan mangsa secara tidak sengaja. Peralatan elektrik boleh menjadi punca kepada kemalangan di rumah dalam kalangan bayi atau kanak-kanak. Sebagai langkah keselamatan, ibu bapa atau penjaga harus mengambil langkah-langkah seperti menjauhkan peralatan elektrik daripada capaian kanak-kanak. Kedua, memenangkan dan mengemaskan wire-wire peralatan elektrik daripada capaian kanak-kanak. Ketiga, memasang penutup soket elektrik bagi mengelakkan kanak-kanak memasukkan jari ke dalam berkenaan. Keempat, tidak mengecas telefon pintar atau laptop di lantai atau tempat yang rendah yang boleh dicapai oleh kanak-kanak. Kelima, tidak membiarkan setrika panas yang baru digunakan di tempat yang rendah atau papan pengosek. Yang keakhirnya, jauhkan kipas angin daripada katil bayi anda bagi mengelakkan bayi anda memasukkan jari ke dalam putaran kipas. Kenapa kita mesti menjauhkan peralatan elektrik ialah kanak-kanak suka main dengan barang dan suka meletakkan wire atau barang-barang letak dalam mulut. Oleh ini bila kanak-kanak meletakkan wire dalam mulut, boleh meletup. Oleh ini berlakuan kecederaan atau kebakaran rumah. Daripada saya, terima kasih. Selamat sejahtera madam. Nama saya Girtana anak perempuan Ashok. Nombor matrik saya adalah 32120000931. Hari ini saya akan menerangkan tips keselamatan perlulah diamalkan oleh setiap ibu bapa. Tips yang pertama adalah jangan elakkan kanak-kanak berseorangan di tepi jalan atau di tempat yang bersunyi. Baiklah, inilah gambar-gambar yang bercontoh menunjukkan kemalangan di tepi jalan raya. Inilah sangat bahaya untuk kanak-kanak. Janganlah membiarkan kanak-kanak berjalan berseorangan di tepi jalan raya atau tempat yang gelap.
Tips yang kedua adalah ibu bapa perlulah memerhatikan keadaan persekitarannya. Baiklah, inilah yang gambar yang kedua yang menunjukkan situasi kanak-kanak yang bermain di luar. Gambar ini menunjukkan kanak-kanak yang bermain di luar. Kenapa kita tidak boleh membiarkan kanak-kanak bermain di luar? Jangan lupa, penculik akan ambil kesenangan untuk menculik anak-anak mereka. Tips yang ketiga adalah ibu bapa perlu kunci kereta sentiasa di luar. Perhatian kepada semua ibu bapa, walaupun anda keluar untuk membayar duit di stesen minyak, kamu juga membawa kanak-kanak sekali ataupun kunci kereta. Akhirnya, pada zaman sekarang, banyak kanak-kanak menjadi pemangsa. Jadilah ini yang tips-tips yang perlu diamalkan oleh setiap ibu bapa dan tolong jaga kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, sudah terang lagi bersuluh bahawa keselamatan kanak-kanak merupakan tanggungjawab setiap ibu bapa yang perlu dilaksanakan tanpa sebarang kompromi. Dalam erti kata lain, ibu bapa berperanan penting untuk memastikan anak-anak hidup bahagia, selamat dan terjamin keselamatannya. Ibu bapa juga hendaklah bekerjasama dan mengamalkan sikap susah sama dipikul dengan sama dijinjing bagi mewujudkan institusi kekeluargaan yang selamat. Hakikatnya, anak-anak ialah harapan negara yang paling berharga pada masa depan. Bak kata mutiara, pemuda tiang agama, pemudi tiang negara dalam menuju negara maju menjelang 2025. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.